Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in umurud dunya waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat ilahi yang mana kita dapat bersua sekali lagi di bulan yang mulia ini. Pada bulan Ramadan yang mulia ini, marilah sama-sama kita dengarkan tazkirah subuh yang ringkas ini yang akan saya sampaikan, himpunan kisah teladan yang bertajuk Kebesaran Ayat Al-Kursi. Ayat 255 dari surah Al-Baqarah yang lebih dikenali sebagai ayat Al-Kursi ini juga digelar penghulu segala ayat Al-Quran. Ayat ini diturunkan selepas hijrah Nabi Muhammad SAW dengan diiringi oleh beribu-ribu malaikat kerana kebesaran dan kemuliaannya. Syaitan dan iblis juga telah menjadi gempar kerana adanya satu alamat yang menjadi perintang dalam perjuangan mereka. Maka Rasulullah SAW dengan segera memerintahkan Zaid bin Thabit, iaitu penulis Al-Quran, agar menulis serta menyebarkannya. Ayat ini disebut ayat kursi kerana di dalamnya terdapat perkataan kursi bermaksud tempat duduk yang megah lagi yang mempunyai martabat, iaitu syiar atas kebesaran Tuhan yang meliputi 7 lapisan langit dan 7 lapisan bumi. Hikmah ayat Al-Kursi iaitu kekuasaan Allah SWT. Ayat Kursi adalah seutama ayat dalam Al-Quran. Rasulullah SAW menyuruh kita mengamalkan membaca surah Kursi. Fadilat dan kehebatan ayat ini telah diterangkan dalam 99 hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan lain-lain. Antaranya adalah yang pertama, orang yang selalu membaca ayat kursi dicintai dan dipelihara Allah SWT sebagaimana dia memelihara Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, sesiapa berwudu lalu membaca ayat Al-Kursi sekali, nescaya Allah akan meninggikan darjatnya setinggi 40 darjat dan Allah akan mendatangkan para malaikat menurut bilangan hurufnya, seraya berdoa untuk si pembaca sehinggalah ke hari kiamat. Yang ketiga, sesiapa membaca Al-Kursi sebelum keluar rumah, maka Allah mengutuskan 70,000 malaikat kepadanya. Mereka semua memohon keampunan dan mendoakan untuknya. Yang keempat, sesiapa sentiasa membaca ayat Al-Kursi, nescaya Allah akan kurniakan kepada ahli rumahnya kebaikan yang tidak terhitung banyaknya. Yang kelima, membacanya dapat menghilangkan rasa marah, dijauhi bala bencana dan gangguan syaitan. Yang keenam, sesiapa membacanya ketika dalam kesempitan, nescaya Allah Azza wa Jal akan memberikan pertolongan kepadanya, dan jika seseorang itu miskin akan menjadi kaya. Yang ketujuh, sesiapa pulang ke rumahnya serta membaca ayat kursi, Allah hilangkan segala kefakiran di depan matanya. Kelapan, sesiapa di kalangan umatku yang membaca ayat kursi 12 kali pada hari Jumaat, kemudian berwudu dan solat sunat 2 rakaat, Allah memelihara daripada kejahatan syaitan dan kejahatan pembesar. Kesembilan, sesiapa membacanya, nescaya Allah mengutuskan malaikat untuk menulis kebaikannya dan menghapuskan keburukannya dari detik itu sampai esok hari. Kesepuluh, ayat kursi yang dibaca dengan penuh khusyuk
insya-Allah boleh menyebabkan syaitan dan jin terbakar. Ke-11, sesiapa membaca ayat Al-Kursi sebanyak 170 kali di tengah malam atau diikuti solat hajat, insya-Allah berhasil hajatnya. Memperolehi hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala meningkatkan kecerdikan dan terang hati, dan terlepas daripada masalah dan kesukaran serta dimudahkan rezeki dan cita-cita. Yang ke-12, sesiapa membaca ayat Al-Kursi dengan khusyuk setiap kali selepas solat fardu, ia akan berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala hingga solat yang lain dan terpelihara daripada tipu daya dan gangguan syaitan. Allah juga akan menganugerahkannya hati-hati orang yang bersyukur. Setiap perbuatan orang yang benar, pahala para nabi juga dilimpahkan padanya rahmat. Allah akan mengambil rohnya seperti orang yang berperang bersama para nabi sehingga mati syahid. Terpelihara dari kekerasan malaikat maut dan dibangkitkan bersama para mujahid yang berjihad serta para anbiya. Allah Azza wa Jal tidak menegah akan dia daripada masuk syurga. Dikurniakan pahala seumpama pahala orang yang muttaqin dan pahala balasan amal orang-orang siddiqin, iaitu syurga. Yang ke-13, sesiapa membaca Al-Kursi apabila berbaring di tempat tidurnya, Allah Subhanahu Wa Taala mewakilkan 2 malaikat memeliharanya dan menjaga selama tidurnya hingga subuh. Allah akan membuka pintu rahmat baginya sehingga subuh dan mengurniakan kota nur menurut bilangan rambut di badannya. InsyaAllah ia akan terselamat dari kecurian, kebakaran dan kekaraman. Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan keselamatan kepadanya dan jiran-jirannya. Jika si pembacanya meninggal dunia pada malam itu, ia dikira mati syahid. Yang ke-14, mereka yang beramal dengan bacaan ayat Kursi akan mendapat pertolongan serta perlindungan Allah daripada gangguan serta hasutan syaitan. InsyaAllah ia terhindar daripada pencerobohan pencuri. Ayat Kursi menjadi benteng yang kuat menyekat pencuri daripada memasuki rumah. Allah akan memberikan keselamatan ketika dalam perjalanan. Di dalam ayat Kursi terdapat 3 macam tauhid, iaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid nama dan sifat Allah. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahawa ayat Kursi memiliki kedudukan yang sangat agung. Dalam hadis sahih dari Rasulullah SAW disebutkan bahawa ia merupakan ayat teragung yang terdapat dalam Al-Quran, iaitu dalam tafsir Al-Quran Al-Azim. Sampai di sini saja buat ketika ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan memberi manfaat kepada kita, keluarga kita dan masyarakat Islam amnya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diampunkan dosa serta dihindarkan segala wabak. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.